Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Kita sambung. Sekarang ni kita bahagian B, part yang kedua. Okey, sebelum ni kita berhenti dekat sini Situasi yang keempat, takal dan tali. So, bagaimana nak menyelesaikan paduan daya dan leraian daya dalam situasi takal dan tali. Okey, kalau kita tengok situ, diberi pecutan graviti G 9.81. Tentukan pecutan sistem dan ketegangan tali. Okey, kenapa dia kata pecutan sistem? Biasanya, kalau ada objek dengan takal, ni takal okey, kalau objek tu turun ke bawah, yang ini pun akan bergerak dengan pecutan yang sama. Tak bolehlah ni laju, ni perlahan. Okey, sebab tu dia kata pecutan sistem keseluruhan lah. Okey, dia bagi tu 2 kg dan 3 kg. 2 kg, 3 kg. Okay, apa cerita ni? Mula-mula kita kena labelkan dululah. Okey, labelkan dulu supaya kita tahu mana daya-daya tu sebenarnya. Okey, so first 3 kg akan menarik ke bawah. Okey, berat dia. Berapa berat dia? So 3 kg akan menarik ke bawah, tetapi dia tak jatuh. Kenapa tak jatuh? Ataupun dia bergerak perlahan? Sebab ada daya T yang sedang menyokong ataupun menahan W ini dari turun. Jadi dia akan turun perlahan. Kalau T tu tak ada, dia akan zoom, jatuh bebas. Okey, manakala 2 kg ini pula, kita anggap tiada daya geseran. Jadi 2 kg ini sedang bergerak ke sana. Siapa tarik? Ni, ketegangan tali ini yang tarik. Nampak? Jadi kita ada dua objek. Objek yang pertama ni 3 kg, ada dua daya yang bertindak. Objek yang ini ada satu daya yang bertindak. Tapi apa yang sama antara kedua-dua objek ini? T. Kenapa T sama? Sebab dia satu tali yang sama. Tali yang sama, awak tariklah kanan berapa Newton pun, tarik kiri berapa Newton pun, ketegangan tali kedua-duanya sama. Dan satu lagi yang sama ialah pecutannya. Kalau pecutan dekat sini 2 ms negatif 2, tentulah yang ni pun turun ke bawah dengan pecutan yang sama. Tak boleh ni laju, ni perlahan. Okey, itu cerita yang pertama. Jadi saya nak permudahkan bagaimana kita nak menyelesaikan. Okey, saya suka terus laju Kita guna F sama dengan MA. Okey, first kita nak cari apa? Kita nak tentukan pecutan sistem. So F ini tolak, M ini tambah. Kenapa tolak, kenapa tambah? Okey, kalau kita tengok, kena tolak kerana W tarik ke bawah. Dan kalau ada geseran lah, kalau ada daya geseran FR, nampak? Daya geseran ini dia arah bertentangan. Kenapa kata bertentangan? Kata dekat bawah. Okey, kerana W ini, FR ni dia melawan daya tarikan T. T ni siapa tarik? W ni yang tarik. Nampak? Jadi daya kita tolak. Jisim kenapa tambah? Kerana yang nak menggerakkan, W yang nak menggerakkan ialah jumlah jisim dua-dua ni. Okey, jadi saya permudahkan begini. Yang ni saya bawa ke tepi. Saya kalau ajar budak-budak, saya akan kata, okey, cuba bayangkan kalau kotak ini saya bawa ke tepi. Kalau saya bawa ke tepi macam mana? Tali ini jadi panjang. 3 kg ni letak kat sini. 3 kg dan W tarik kat sini. Betul tak? Ni. Kalau saya bawa yang bawah ni naik atas. Okay. Jadi apa yang kita nampak? Apa yang kita nampak? 2 kg dengan 3 kg ni kita boleh sekalikan. Satu objek, 2 kg, 3 kg, 5 kg. Nampak? Yang tarik sini W. Yang tarik kat belakang ni ialah FR. Nampak tak? F sama dengan MA saya sebut tadi. F kena tolak. Berat dengan daya geseran kita tolak. Jisim kena tambah. Dapatlah pecutan. Ini cara yang shortcut lah orang kata Okay. Nampak? Kita akan gunakan begini. Jadi saya tulis besar-besar kat atas. F sama dengan MA. Di mana F ini kita tolak. Jisim kita tambah. Okay. So, bagaimana kita nak menyelesaikan soalan yang pertama dengan menggunakan konsep yang sangat simple ini? Okey. Jadi, ini ialah 3 kg
2 kg. First, kita label dulu daya pada arah gerakan. Jangan label daya lain yang tak ada kaitan. Daya pada arah gerakan. Contoh, 3 kg ni gimana? Dia turun bawah. Jadi berapa daya ke bawah? W. Kotak ini gerak ke mana? Ke kanan. T. Ada geseran? Tak ada. Habis tu cikgu, yang berat W ke bawah nak label tak ni? Ini tak perlu. Kenapa? Kerana dia tak bergerak ke bawah. 2 kg ni tak bergerak ke bawah atau ke atas. Dia bergerak kanan dan kiri. Jadi berat untuk 2 kg tak perlu. Habis tu kenapa 3 kg ni kena ada label berat? Sebab 3 kg ni dia bergerak ke bawah. Gitu. Jadi first kita labelkan daya pada arah gerakan. Okay. Yang kedua, tengok W ada geseran? Tak ada. Jadi kita gunalah F sama dengan MA tadi. F sama dengan MA. Daya. Berat dia tadi berapa? Oh, tak kira lagi So 3 darab. Keluarkan kalkulator sekejap. 3 darab 9.81. 29.43. 29.43 Newton. Okay. Daya kita tolak 29.43. Ada geseran tak? Tak ada geseran. So 29.43 tak ada tolak siapa-siapa. Sama dengan G-same. G-same 2 kg, 3 kg. G-same tambah 5A. Nampak tak? Laju ke? Secara automatik A kita dapat 29.43 bahagi dengan 5. 5.886 ms negatif 2. Cikgu, tak apa ke 3 tempat perpuluhan? Lagi banyak tempat perpuluhan, lagi bagus. Minimum 2. Okey. Dah dapat. Menjawab tak soalan yang pertama? Menjawab. Tentukan pecutan sistem. EA. Maknanya kotak 2 kg ni akan memecut dengan 5.88. 3 kg ni akan turun ke bawah juga dengan 5.88. Yang kedua dia tanya, berapakah ketegangan tali? T. Boleh padam? Okey, tadi kita dapat A. A ialah 5.886 ms negatif 2. Okey, simpan. Formula masih sama. Itu yang best lah. Formula masih sama. Jadi untuk mencari ketegangan T, nampak T ada 2. Jadi nak pakai yang mana satu? Mana-mana boleh sebab T je sama. Jadi saya suka ambil yang tak ada daya belakang ni. Lagi senang. Ambil yang ni je. Jangan tengok ni. Ambil ni je. Okey. Padam T menarik ke sana. Tidak ada daya geseran. Dan kotak ini sedang memecut dengan pecutan 5.88. Nampak tak? F sama MA. So F kita ialah T. Sama dengan 2 darab A. 5.886. Dapatlah T berapa? Hilang. Mana kalkulator? Kali 2 11.772. 11.77. Okey. Newton. Gitu. Okey. Boleh? Gitu. Maknanya kita guna F sama MA ni, kita guna 2 kali. Satu nak cari pecutan, satu nak cari ketegangan tali. Tapi kalau cikgu, kalau saya nak guna yang ni boleh tak? Kan sini pun ada T juga. Yang berat dia ke bawah tadi berapa? Saya lupa dah berat dia tadi bawah. Yang 3 kg kan? 3 kg. Berat dia ke bawah tadi berapa? 29.43 ni. 29.43 Newton. Okey, so kalau saya nak guna ni boleh tak? Tadi saya guna 2 kg. Nak guna 3 kg boleh tak? Dapat tak T yang sama? So, kita punya T tadi apa? 11.77 N. Simpan dulu. Okey. Tadi kita guna 2 kg. Sekarang kita nak guna yang ini. Betul tak kita dapat T yang sama? Lex. Okay. F sama dengan MA. Nampak? Ingat tak? 20, kalau ada daya ke bawah, daya ke atas kena tolak. Okey? Arah yang bertentangan sebab ni turun ke bawah. A. Pecutan 5. Okey.
Maknanya daya kita ialah berat tolak T. W tolak T sama dengan MA. Berat kita 29.43. Tolak T sebelah T tak tahu T tengah cari tadi. Ini jawapan tadi. Nak tengok sama tak? Sama dengan 3 darab A. 5.886. Setakat ni boleh matematik. Jadi T sama dengan 29.43 tolak 3 darab 5.886 sama dengan T. Meh kita tengok apa jadi. 29.43 tolak 3 darab 5.886. 5.886. Nampak tak? Nampak tak jawapan pecutan jawapan T tadi sama dengan T yang saya guna untuk 2 kg. Sebab tu saya kata tadi tension dia sama, ketegangan tali dia sama. So cerita dia okey, nampak? So kita dah menjawab soalan. Tentukan pecutan dan ketegangan tali. So biasanya untuk soalan takal dan tali ni dia akan tanya dua benda ni lah. Pecutan sistem dan berapa ketegangan tali. Okey. So, kalau pecutan, kita guna macam ni. Kalau nak cari ketegangan tali, kita ambil sama juga, F sama dengan MA juga, tapi kita ambil salah satu objek. Ni kita punya kesimpulan. Okay. Nak cari pecutan, guna kaedah ini, F kita tolak, M kita tambah. Nak cari ketegangan tali, kena guna F sama MA juga, cuma tengok salah satu objek sahaja. Okey, mari kita tengok cerita yang kedua. Sama tak cerita dia? Lebih laju sekarang ni. Okey, 40 kg, 10 kg. 40 kg, 10 kg. Ada geseran 50 Newton. Right. Tak selesai ni. Sama juga, okey. Yang berat dia ke bawah berapa? 10 kali 9.81. So, 98.1 Newton. Cikgu ni. Okeylah, tulis elok. 98.1 Newton. Nampak? Kita ada berat yang tarik ke sini, kita ada geseran yang tarik sini. T sabar. Okey, T sabar. Okey, dua daya ni kita buat apa? Okey, tadi lah. F sama dengan M. Okay. Daya kita tolak, mass kita tambah. So, 98.1 tolak 50. Nampak? Ni tolak ni. Mesti sama dengan, alah tak muat. 98.1 tolak 50. F tolak. Jisim tambah. 40 tambah 10. 50. Okay. Nampak tak? So, 98.1 tolak 50. 98.1 tolak 50. Tak pandai matematik 48.1 sama dengan 50 A. So A sama dengan bahagi 50. Okay, 0.962 0.962 ms negatif 2. Nampak? So kita tahu pecutan dia ke tepi ialah 0.962 ms negatif 2. Ataupun memecut ke bawah dengan pecutan yang sama. Okay. Sekarang ni kita nak cari ketegangan tali. Kalau kita tengok ketegangan tali T ada dua. Sini ada, sini pun ada. Nak ambil yang mana, mana-mana pun boleh. So, kalau saya ambil yang turun ke bawah. Okay. Ataupun ambil atas. Boleh, tak ada masalah. So, F sama dengan MA juga. Kali ni yang kedua. Okay, nak pilih yang mana? Kita ambil ni lah. Nampak ni? Ni. Okay. So, daya. Daya kita yang mana? Daya kita sini ialah paduan daya. Kalau kita tengok paduan daya,
50 dengan T, arah bertentangan. So, kena tolak. Soalan saya, siapa tolak siapa? T tolak 50 ke 50 tolak T? Jawapannya ialah T tolak 50. Apa pasal? Kenapa bukan 50 tolak T? Sebab kotak ini bergerak ke kanan. Bila dia bergerak ke kanan, tentulah T lagi besar dari 50. Boleh faham? So, T tolak 50 sama dengan jisim 40 A. A ialah 0.962. Jadi T sama dengan 40 darab 0.92 darab dengan 40. 50 buat pergi sana 50 tambah dengan 38.8. 38 point. Sama dengan 50. 88.48. So 88.48 Newton. Nampak? Ni. Ini cerita yang pertama tadi dah dapat dia punya pecutan. Okey, kita dapat pecutan. Lepas tu gunakan cerita yang sama, cuma kali ni kita pilih salah satu je. Okey, kita pilih kotak ini, dapatlah T. Pilih yang sebelah sini tadi pun dapat juga sama, kita dah buktikan tadi. Okey. Dan kita tengok yang ketiga. Kalau takal macam ni macam mana pula? 1.5 kg, 3.5 kg. 1.5 kg, 3.5 kg. Okey. Berat ada tak berat? Berat ada. Ini pun ada berat. Kenapa nak kena cari berat dua-dua? Tadi sebelah aja cari berat ni tak payah. Kerana kotak ini, tengok siapa berat? 3.5. 3.5 jisim lagi besar, lebih berat, akan tarik ke bawah, ini akan naik atas. Okey, sekarang saya tanya, berat dia pada arah daya tak? Berat dia pada arah daya. Tadi yang dekat sini, dia pergi sini. Berat dia ke bawah. Berat dia bukan pada arah daya. Jadi, that's why kita tak ambil. Yang ini berat dia pada arah daya. Jadi, kita kena ambil dua-dua berat ini. Jadi, 3.5 kg. Berapa Newton? 3.5 darab dengan 9.81. Okey. Sekarang ni saya nak permudahkan, saya darab 10 boleh tak? Okey, 3.5 kg kita dapat 35 Newton. Ini nak permudahkan cerita lah Kita darab 10. Tadi darab 9.81. 1.5 kg saya buat 15 Newton. Sebab lebih mudah lah. Saya gunakan nombor yang lebih mudah. Dan kita faham ini akan turun ke bawah dengan pecutan A, ini akan naik ke atas dengan pecutan yang sama. Jadi macam cerita dia, F sama dengan MA tadi. F kita tolak 35 tolak dengan 15. Jisim kita tambah 3.5 tambah 1.5 dapat 5A. Nampak? 35 tolak 15 dapat 20. Sama dengan 5A. Secara automatik A dapat 4 ms negatif 2. Okay, so A sama dengan 4 ms negatif 2. Saya ulang semula saya pakai gravity 10. Kenapa pakai gravity 10? Sebab nak bagi nombornya simple. Tapi kalau pelajar buat, gunalah 9.81 Okey, dah siap satu cerita. Dah dapat A. Sekarang cerita yang kedua dia minta cari ketegangan tali. Alright, kita labelkan ketegangan tali. Ni, T kat sini, T kat sini. Ketegangan tali. Nak pilih yang mana? Tak ada masalah. Nak pilih mana-mana pun boleh. Cuma, ni. F sama dengan MA untuk sebelah sini. F sama dengan MA untuk sebelah kanan. Okey, kita buat dua-dua. Nak compare. Okey. So, daya kita ni. Bila kotak ni naik ke atas, siapa besar? T ke 15? T lagi besar kan? So, T tolak 15. T tolak 15 sama dengan 1.5 A 4. Untuk kes yang ni, saya belah dua takut nanti confuse. Okay. Untuk cerita sebelah sini, 3.5 kg ni turun bawah. Bila dia turun bawah, siapa besar? 35 dengan T. Tentulah 35 lagi besar.
Jadi F sama dengan A, F kita ialah 35 tolak T. Faham? Ini tolak yang ni. Dah ajar tadi, kalau arah bertentangan kena tolak. M kita 3.5. Okay, nampak? Dari sini kita cuba selesaikan. Tengok jawapan dia. Sama tak? So, T sama dengan bawa ke sana. Okay. Sekali lagi, kalkulator. Mana kalkulator? 1.5 darab 4. Dapat 6. 6 tambah 15. Dapat apa? 21 Newton. Okay. Belah sini berapa pula? Okay. T bawa ke sana. So, 35 tolak 3.5 darab A. A4 tadi lah. T. So, 35 tolak 3.5 darab 4. 3.5 darab 4. 21. T sama dengan 21 Newton juga. Nampak? Sama. Ambillah belah sini boleh, belah sini boleh. Janganlah rajin nak buat dua-dua macam ni. Saya bagi contoh sahaja, cuma nak kena alert. Okey, nak alert dekat mana? Ni, F. Siapa tolak siapa? Siapa tolak siapa? Ini kenapa T tolak 15? Fahamkan, T tolak 15 sebab kotak ni naik atas. Tentulah T lebih besar dari 15. Manakala yang ni, kotak ni turun ke bawah, tentulah 35 lebih besar dari T. Sebab tu 35 tolak T. Okey. Ini cerita takal dan tali. Dan yang terakhir ialah situasi satah condong. Tengok tu, satah condong. Tak habis padam. Apa benda nak tunjuk dekat satah condong ni? Okey. Sebelum satah tu condong. Sebelum satah tu condong, 50 Newton. Sebelum satah tu condong, objek ini cuma ada berat sahaja. Berat dia ialah 50 Newton ke bawah. Sebab dia tidak akan bergerak ke kanan dan ke kiri kerana tidak ada daya yang nak menarik dia ke kanan dan ke kiri. Ataupun daya dalam keseimbangan lah. Tetapi apabila dicondongkan 30 darjah. Apabila dicondongkan, sebab beratnya masih ada, 50 Newton ke bawah. 50 Newton, masih ada berat. Tetapi kotak ini akan mula menggelongsor ke sini. Kenapa? Kerana wujud satu daya F. Soalan dia, mana datang daya ni? Tiba-tiba boleh turun. Daya ini datang dari berat dia. Maksudnya, kalau ada berat, kita boleh kira berapa. Okay. Dan bila ada daya yang turun ke bawah, tentulah akan ada daya yang melawan arah gerakan yang dikenali sebagai daya geseran. Okay. Dan satu lagi, kenapa dia tak jatuh ke bawah ni? Kerana ada satu daya yang menegak ke atas yang dipanggil normal. Ingat lagi tak normal? Normal tu dia tegak 90 darjah dengan permukaan. So, ini ialah 4 daya yang bertindak apabila terdapat satah condong. Okay. Tetapi saya nak highlight dekat sini. Dalam banyak-banyak daya ni, yang mana paling penting? Ni. Dalam banyak-banyak daya yang paling penting ialah ini. Daya yang menyebabkan dia turun ke bawah. Okay. Daya yang menyebabkan turun ke bawah ni macam mana nak kira? Sebab dapat daya ni, selesai semua masalah. Yang ini yang paling penting dan ini yang kita kena tahu macam mana nak cari. Okay. Sekarang ni, abaikan daya geseran, abaikan R. Okay. Dari berat ini, saya dah kata tadi, kenapa dia turun? Sebab ada berat. Macam mana dari berat ini boleh menyumbang kepada F kat sini? Secara automatik, kita kena gunakan leraian daya. Mana? Tengok sini betul-betul. Okay. Kalau kita tengok betul-betul, ni sebenarnya ialah satah kita punya ni, paksi Y, paksi X, tapi dalam keadaan dah sengit. Okay. Tengok sini. Kalau sini 30, okay, mula kita buat paksi Y dan paksi X. Kalau sini 30 darjah, secara automatik dekat sini 30 darjah. 30 juga. Ramai tak puas hati. Cikgu, kenapa di automatik 30? Macam ni. Matematik je. Kalau sini 30, sini 90, sini berapa? 60 kan?
Kalau sini 60 kan 90 darjah, tentulah bagi sini 30 gitu. Tapi nak mudah nak laju, sini 30 automatik sana 30. Ni sini. Jadi untuk memudahkan cerita saya padam. Okey, apa yang kita nampak? Saya tegakkan. Saya tegakkan. Ini ialah paksi Y dan paksi X yang saya ingat. Sekarang ni paksi Y dan paksi X yang saya sudah tegakkan. Apa kita nampak? Oh, salah. X di tengah sini. Okey. Pada sudut 30 darjah, ada 50 Newton. Dan F ini dilawan X dia minta F kat sini. Nampak? Ni dia sebenarnya. Ni sama je. Saya ingatkan je. Secara automatik kena tak guna kita punya compress method. Compress method. Bagaimana 50 Newton menyumbang kepada F, kita tarik je ke sini. Tengok sini. Bila sini kita tarik. Tak nampak? Ambil marker. Bila merah ni, 50 Newton ke bawah kita tarik ke tepi. Sebab nak cari F tarik ke tepi. Compress tak 30. Tak compress bermaksud kita kena guna sin. Sin. Apa sin apa? So 50 sin 30. Nampak? Secara automatik kita dah boleh dapat berapa daya dekat sini. So tekanlah kalkulator 50 sin 30. So 50 sin 30. 25. So 25 Newton. Daya ni yang penting. Yang lain semua akan selesai bila kita dapat daya ni. Jadi sekali lagi, saya permudahkan. 30 darjah. Ada objek dengan berat dia ialah 50 Newton. Okay? So berat dia ke bawah 50 Newton. Yang penting yang mana? Yang penting berapa daya yang tarik ke sini. Yang lain tu sabar. So yang tarik ke sini, bila tengok sini terus 50 sin 30. Kenapa sin? Dah ajar tadi. Kita bawa ke sini, kita tak compress. So 50 sin 30 dapat 25 Newton. Okey, boleh faham tu? Dapat ini selesai yang lain. Right? Macam mana? Mari kita tengok contoh-contoh soalan. Ya, kita pakai sin. Senang kita pakai sin berat dan sin. Okey, cuba tengok tu. Diberi berat budak ialah 400 Newton. Okey. Berat dia ialah 400 Newton pada sudut 30 darjah. Sama juga tadi, 30 darjah juga. Okey. Tentukan daya bersih yang menarik budak itu menuruni. Berapakah daya yang menarik budak itu menuruni gelungsor ataupun terowong luncur? So nampak? 400 tarik ke sini. Kalau cikgu ajar biasa dia suruh buat paksi Y, buat paksi X, pompang-pompang. Kita nak laju, terus kita dah tahu dah. Ini ialah 400 sin 30. Terus. 400 sin 30 ialah 200 Newton. Okay. So secara automatik kita tahu yang tarik kat sini ialah 200 Newton. Dari 400, dapat 200 Newton kat sini. Okay. Sebab 400 sin 30. Sabar. Ada daya geseran. Daya geseran ialah 120 Newton. Nampak? Sekarang dia tanya, berapakah daya bersih yang menarik budak itu menuruni? Nampak? Boleh tolak tak? Boleh tolak. 200. Mana dapat? Tadilah 400 sin 30. Tolak dengan 120. Dapatlah jawapan 80 Newton. Itulah yang saya sebut. Bila dapat jasatah condong, nombor 1 kena cari daya ini dulu. Lantaklah soalan dia macam mana pun, ini dulu. Sebab dari ini, baru kita boleh selesaikan apa-apa soalan yang dia bagi. Okey. B. Tentukan pergerakan budak tersebut. Pergerakan diberi jisim 40. Ni. Pergerakan dia F sama dengan M. A. Daya yang menarik dia ke bawah ialah 80. Jisim dia ialah 40. So, dapatlah A. A pecutan ialah 2 ms negatif 2. Jadi, tentukan pergerakan, maksudnya budak ini akan menuruni gelungsor ini dengan pecutan 2 ms negatif 2. Okey.
Padam. Seterusnya. Okey. Orang yang sama, gelongsong yang sama. Cuma sekarang ini ialah 17.5 darjah. Okey, sama juga. Ada daya geseran 120 Newton dengan berat dia ialah 400 Newton. Okey, relax. Macam saya sebut tadi. Apa-apa pun yang penting cari dulu sini. Berapakah daya yang menyebabkan dia nak turun ke bawah sini? Ni kau tak nampak ni. Okay. Daya yang menarik dia ke bawah ini ialah 400 sin 17.5. Okay. Tekan kalkulator sikit. 400 sin 17.5. 120 Newton. Lebih kurang lah okay, kita ambil lah, kita buang lah belakang tu. 120 Newton. Okay. Jadi, daya yang menarik dia ke depan ialah 120 Newton. Daya geseran 120 Newton juga. Nampak tak trik soalan ni? Okay, tentukan okay, yang pertama tentukan daya bersih. Berapa daya bersih? 120, 120. A. Daya bersih 0 Newton. Okay, saya anggap tadi sebenarnya ada nilai kan 120 point something. Anggaplah kita buang yang belakang tu. Okay, daya bersih kosong. Bila daya bersih kosong, dia kata apa? Tentukan pergerakan budak tersebut. Apa pergerakan dia? Kalau daya dah bersih kosong ataupun seimbang, macam mana pergerakan dia? Jawapan dia ialah sama ada. Pelajar itu sama ada pegun atau bergerak dengan halaju seragam. Itulah dia ceritanya tentang satah condong. Jadi satah condong saya simplify. Bila dapat je satah condong, terus cari daya yang menarik dia ke tepi. And then barulah kita boleh nak fikirkan apa soalan-soalan yang dia nak tolak geseran lah dan sebagainya. Okay, ada lagi tak soalan? Aduh. Okay, relax. Sikit lagi nak habis. Okay, 30 darjah. Ada kotak tersebut ditarik dengan daya F. Blok kayu dengan berat 20 Newton. Oh, dia ada berat. Berat dia 20 Newton. So berat ke bawah 20 Newton. Berat 20 Newton ditarik pada satah condong yang licin pada sudut 30 dengan daya tetap F. Jika blok kayu tersebut bergerak ke atas dengan halaju seragam. Nampak keyword dia halaju seragam. Tentukan nilai F. Okay, relax. First saya dah sebut tadi. Dapat je satah condong. Tak payah baca soalan pun tak apa kot. Cari dulu daya yang tarik ke sini. Macam mana nak cari daya ke sini? Berat sin 30. 20 sin 30. Cuba kira dapat apa? So 20 sin 30 rasanya dapat 10 kot. Tak pandai dengan kita tengah klik. 20 sin 30. So 10 Newton. Nampak? Bila dah dapat 10 Newton dekat sini, barulah kita nak fikir apa yang berlaku tempat lain. 10 Newton, sini berapa? Sabar, baca soalan. Dia kata apa? Bergerak dengan halaju seragam. Halaju seragam. Sengit pun. Bila dikatakan halaju seragam, maknanya tadilah halaju seragam ialah seimbang. Bila seimbang, jumlah daya bersih adalah sifar. Bila jumlah daya bersih adalah sifar, maknanya F sini dengan 10 Newton adalah sama. Jadi F adalah sama dengan 10 Newton. Bukan sini. Sini. Tapi ini sama dengan sini. Sebab halaju seragam, dia seimbang. Okey. Jadi itulah situasi-situasi yang boleh dikaitkan dengan paduan daya, leraian daya dan daya dalam keseimbangan. Okey, jangan lupa soalan ni dia akan gabungkan ketiga-tiga kemahiran kita tentang paduan daya, leraian daya dan daya dalam keseimbangan. Okey, jadi saya harap
tutorial saya yang sampai 4 bahagian ini membantu, dan pelajar-pelajar boleh download latihan yang saya letakkan description kat bawah tu. Okey, boleh download dan boleh buat latihan tersebut. Okey, jadi boleh rujuk bagaimana saya menyelesaikan soalan-soalan tersebut menerusi video saya ini. Alright, so itu sahaja. Saya harap membantu guru dan membantu pelajar. Itu sahaja, insya-Allah kita jumpa pada video-video yang akan datang. Sekian, terima kasih.